adikku kawin dengan anak raja. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram di mana kisah seram ini telah pun dikongsikan kepadaku untuk aku menceritakan kisah ini kepada anda para pendengar. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kisah ini terjadi di sebuah perkampungan, tetapi kisah ini bukanlah terjadinya di dalam perkampungan tersebut, tetapi laluan jalan nak menuju ke perkampungan ini. Cerita ini telah dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Lina. Bukan nama sebenar, tapi hanya nama samaran saja. Ikutilah kisah seram ini. Pada satu hari itu, Nina ni hendak pulang ke kampung kerana sudah lama tidak pulang ke kampung menjenguk suasana kampung. Jadi Nina pun berpakatlah dengan seorang sahabat dia. Cukuplah diberi nama sebagai Rose. Mereka merancang untuk pulang ke kampung pada lewat malam. Kerana suasana untuk pulang ke kampung beliau ni, kalau pulang pada siang hari, keadaan jalan raya agak sesak. Jadi mereka pun pulanglah pada lewat malam. Semasa itu ialah hari percutian, iaitu hari percutian Deepavali, iaitu raya India. Setelah mereka pun berpakat dan merancang, dan akhirnya mereka pun bergeraklah pulang dengan menaiki sebuah kenderaan, iaitu kereta, dipandu oleh Lina. Dan kita singkatkan kisah ini, apabila beliau sampai ke simpang nak memasuki kampung beliau terhenti seketika kerana pemandangan pada masa itu agak kabur kerana dipenuhi oleh kabus-kabus yang menutupi jalan beliau. Dengan suasana yang agak gelap, dan pada ketika itu pula hujan turun dengan renai-renai, dan akhirnya menyukarkan untuk beliau meneruskan perjalanan untuk sampai ke kampung beliau. Dan apabila keadaan menjadi begitu, lalu daripada pandangan yang kabur-kabur itu, si Rose telah ternampak ada sekujur tubuh yang sedang berbaring di atas jalan raya itu. Lalu Rose hanya mendiamkan diri dan tidak pun memberitahu kepada Lina. Takut-takut nanti Lina akan menjadi takut. Tapi setelah lama berfikir dan akhirnya si Rose pun terpaksa juga mengungkapkan kata-kata itu kepada Lina kerana takut nanti kalau benar-benar ada orang yang sedang berbaring di atas jalan, sudah mungkin Lina akan melanggarnya ataupun melenyek si orang yang sedang berbaring itu. Lalu Rose pun beritahu Lina, Lina, aku nampak dekat tengah jalan tu macam ada orang tengah baring dah. Takutnya aku. Orang cakap kalau kita balik malam-malam macam ni, kalau ada orang baring dekat atas jalan raya tu, kita jangan turun. Kita duduk saja dalam kereta ni. Takut-takut nanti orang yang baring tu perompak ke. Takut pula kita nanti kalau dirompak oleh orang itu. Jadi mereka pun duduklah diam di dalam kereta itu. Lampu masih lagi menyala, lampu kenderaan mereka masih lagi menyala. Dan apabila kabus itu beransur-ansur hilang, tetapi orang yang baring itu sudah tiada lagi
di tengah pembaringan jalan yang mereka lihat tadi. Lalu Lina pun bertanyalah kepada Ros, Ros, mana orang tu Ros? Aku tak nampak pun dia bangun. Alih-alih je dah tak ada dah orang tu. Tiba-tiba daripada kejauhan itu mereka melihat ada cahaya kenderaan lain yang melalui jalan itu. Mereka pun merasa lega lah sebab melihat ada kenderaan lain yang lalu di jalan itu. Dan apabila kenderaan itu lalu dan kenderaan itu memasang lampu highlight yang terlalu tinggi, seperti memberitahu kepada mereka ada perkara yang tidak diingini terjadi. Dan mereka pun rasa curiga lah. Kenapa lah kereta tu nyalakan lampu highlight kepada kita lah. Lina dan Ros pun memandanglah cermin sisi ke arah belakang, melihat cermin pandang belakang dan melihat sekeliling kenderaan mereka, tetapi tidak melihat apa-apa pun yang berhampiran dengan kenderaan mereka. Lalu Ros pun kata, Lina, jalanlah Lina, aku takutlah. Apabila mereka pun mula bergerak semula, tapi kenderaan mereka ni seakan-akan menjadi berat tau. Mereka tak dapat nak menekan minyak dengan pantas sebab kenderaan mereka ni terasa sangat berat. Dan ada sebuah kenderaan lain yang lalu lagi, dan kenderaan itu menyalakan lampu highlight dan juga membunyikan horn kepada kenderaan mereka. Lagilah bertambah rasa takut dan ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi pada kenderaan mereka. Dan mereka pun memasanglah kaset-kaset, iaitu bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir. Dan lama kelamaan kenderaan mereka mulai lancar pergerakannya. Jadi mereka pun teruskan perjalanan. Tidak berapa jauh daripada kawasan itu, mereka melihat ada seorang makcik. Daripada wajah yang mereka lihat itu, kelihatan memang seorang makcik yang tua. Makcik ni memakai iaitu telekung. Telekung macam nak pergi solat subuh, macam tu lah lebih kurang. Tapi pada ketika tu jam baru masuk pukul 3 pagi lebih, macam tu lah. Mana ada orang pagi-pagi nak pergi surau atau masjid pada pagi macam ni. Pula tu makcik pula tu, seorang diri pula. Dan makcik tu pula berhenti di tepi jalan dan melambai-lambaikan tangannya. Lepas tu si Lina pun cakap dengan Ros, apa kita nak buat ni Ros? Makcik tu macam suruh kita berhenti kereta lah. Janganlah Lina, kita teruskan je. Kita jangan peduli lah makcik tu. Aku takut lah. Tapi kalau kita tak berhenti, kesian lah makcik tu. Mungkin makcik tu tertinggal bas ke, ataupun anak dia sengaja tinggalkan di tepi jalan ke, ataupun kereta dia rosak ke. Tapi tak mungkin lah Lina. Kau tengok lah, itu makcik lah. Lepas tu pagi pula tu, pukul 3 pagi macam ni. Makcik tu dengan pakai telekung lagi. Makcik tu nak pergi mana lah? Entahlah. Kau rasa macam mana? Nak berhenti ke ataupun nak teruskan perjalanan? Sangat menyeramkan guys. Aku rasa kita teruskan lah. Matanya kita tak payah berhenti lah, kata si Ros kepada Lina. Dan akhirnya mereka pun meneruskan juga perjalanan. Tetapi kali ini mereka tak dapat nak teruskan perjalanan kerana kenderaan mereka tiba-tiba saja meragam dan mati di tempat kejadian. Mereka cuba untuk menghidupkan kembali kenderaan mereka, tapi sukar dibuatnya kerana kenderaan mereka tidak mahu hidup pada masa itu. Dan mereka terpaksalah melepak di dalam kenderaan dengan tingkap yang tertutup, dengan keadaan di dalam kenderaan yang begitu sukar untuk mereka bernafas. Dan akhirnya mereka ni
pengsan. Dan pada keesokan harinya, ada kenderaan yang berhenti dan mengetuk cermin kenderaan mereka, dan akhirnya mereka tersedar dan mereka terpinggir-pinggir lah. Macam mana mereka boleh berada di sini? Seperti itulah, macam seperti orang yang baru sedar dan mereka tak tahu apa-apa yang terjadi sebenarnya. Jadi orang tu kata, encik ni kenapa berhenti dekat sini? Kenapa cik berhenti kat sini? Encik pula, cik perempuan kan. Cik kenapa berhenti kat sini? Encik tahu tak tempat apa encik berhenti ni? Tempat apa encik? Cuba cik tengok sekeliling kawasan ni. Jadi mereka pun memandang sekeliling kawasan itu. Korang tahu apa sebenarnya tempat apa yang diberhenti ni? Sebenarnya tempat dia berhenti itu ialah tanah perkuburan orang-orang Cina. Sekeliling tu ialah kawasan perkuburan orang-orang Cina. Terkejutlah. Mereka ni sangat terkejut. Dan alhamdulillah, lepas tu kenderaan mereka pun boleh hidup kembali dan mereka pun meneruskan perjalanan mereka sampai ke kampung. Dan semenjak pada hari itu, kalau mereka ni nak balik kampung, mereka takkan balik pada malam hari lagi. Tapi bila sampai kampung tu, mak si Lina ni tanyalah, kenapa kau lambat sampai? Bukankah kau kata kau nak balik malam tadi? Betul mak, memang kami nak balik malam tadi, tapi tak jadilah mak. Lepas subuh tadi baru kami tolak. Sebenarnya Nina membohongi ibunya kerana tak mahu ibunya merisaukan keadaan itu nanti. Jadi terpaksalah ditipu maknya. Dan setelah seharian mereka tinggal di kampung tu, dan mak dia pun berceritalah kepada Lina. Dia kata, Lina, kau tahu tak, baru-baru ni ramai orang cerita tau, dekat kampung kita ni dah tak berapa aman. Nak sekali dekat kawasan kubur Cina tu. Biasa orang jumpa ada seorang tua tau, nenek tua, pakai telekung. Malam-malam dia berjalan dekat situ. Dan satu lagi, dekat simpang nak masuk ke kampung kita ni, banyak sangat terjadi tau kes rompakan, kes samun. Ada yang mati kena bunuh ada kat situ. Oh ya ke mak? Dia seakan-akan macam terkejut dah. Sebenarnya dia tahu dia pun ada pengalaman pernah berlaku kat diri dia. Mujur lah. Dia tak keluar kereta dan tolong orang yang terbaring di tengah jalan tu. Dia kata, kalau macam tu lain kali Lina tak nak balik dah malam. Kenapa mak tak beritahu? Mak tu lupa nak beritahu kau. Mak minta maaf lah. Sebaiklah kau tak jadi apa-apa. Sebaiklah kau balik pagi lepas subuh. Dan itu sajalah perkongsian yang dapat aku kongsikan kepada anda. Ingat, sedikit pesanan kepada anda. Jika kalau anda nak pulang ke kampung walaupun terdesak sekalipun, anda kena perhatikan dulu kenderaan anda. Adakah kenderaan anda layak untuk pulang ke kampung? Dah servis ke? Dah tukar minyak hitam ke? Dah cek tayar ke? Anda kena buat perkara yang penting dulu pada kenderaan anda. Kemudian anda pilihlah masa yang sesuai untuk anda pulang ke kampung. Semoga anda sampai dengan selamat dan tidak terjadi seperti perkara yang berlaku pada Lina. Dan apa-apa pun aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar kisah seram ini. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Bye.